atas. Silakan. Okay, got it. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya just landed baru sampai di Terengganu. Jadi kena pasang equipment dan studio sikit, studio bergerak. Jadi alhamdulillah semua Terima kasih pada semua. Tolong doakan. Alhamdulillah berkat doa semua. Allah bagi sihat. Okey. Ya, alhamdulillah sihat. Terima kasih Kak Rahimah, Anis Sofia. Alhamdulillah. Dah sihat dah. Alhamdulillah. Allah Taala bagi rasa sikit. Ramai tolong doakan. Okey, kalau semua saya nak minta respon sikit, tulis di ruangan chat. Tulis apa Tulis syukur alhamdulillah. Tulis gitu je. Kalau ada saya baca tulisan di ruangan chat syukur alhamdulillah, saya faham, orang boleh dengar suara saya dan lihat gambar saya, then we can start. Syukur alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Rahayu Azura Rahimana Bishazari Najun Ismirah Sabariyah Siti Junaid. Semua binti Ben ada tak Ben? Zainal Muhammad Isa. Okey, ada Ben dah. Okey. Alhamdulillah. Okey. Ribah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kitab sama dengan saya, muka surat 106. Yang kitab sama dengan saya, muka surat 106. Kita masuk bab yang baru, babul istiqamah. Bab istiqamah, bertindak lurus. Antara tafsiran yang ulama sebut perkataan istiqamah ialah luzumut ta'ah, melazimi ketaatan, ataupun istiqamah ni maknanya continuity, betul tak? Consistent. Continue tu verb, tapi dia nak jadi adjective ke pronoun. Continuity, betul? Cuba aja sikit. Ita continuity, nui ke new? Luzum ta'ah, luzum lazim, melazimi ketaatan. Continuity ataupun worshipping, pengibadatan, ketaatan, continuity dalam keadaan taat, itulah istiqamah. Itu makna istiqamah. An yusbitul insan ala syariatillah. Continuity dalam ketaatan, ataupun nak beritahunya tetap seseorang dalam berada di atas jalan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu bab yang kita nak belajar petang ni, babul istiqamah. Cuba tulis sikit. Ya Allah, kurniakan kepada kami istiqamah. Cuba tulis. Saya nak tengok apa orang nak tolong tulis petang ni. Semoga Allah Taala perkenankan doa kita petang ni. Ya Allah, tulis gini. Ya Allah, kurniakan kepada kami istiqamah. Ya Allah, kurniakan kepada kami istiqamah. Geraklah pula.
Oh, ramai yang tulis tu. Alhamdulillah. Terima kasih pada yang respon. Tak Nabi Syah. Tak pada kami sempurna. Rahimah, Rahayu, Ita, Ismira, Nolaili, Azura, Siti Junaidah, Jun, Zainal Maisa, Nurmala, Hamidah. Ya Rabbal Alamin. Moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita semua istiqamah insya-Allah. Okey. Sebagaimana biasa, Imam An-Nawawi akan memulakan setiap bab intronya dengan ayat Al-Quran. Ayat yang pertama dari surah Hud, ayat 112. Fastaqim. Saya bukan wastaqim lah. Fastaqim kama umirta. Kalau dalam buku saya ni wastaqim. Saya rasa ayat fastaqim, fa. Siapa boleh bagi tahu dalam cetakan lain macam mana? Fastaqim ke wastaqim? Fastaqim ke wastaqim? Buku saya Fastaqim, Ustaz. Fa kan? Fa. Buku ni. Fa. Fa. Jadi yang buku ni dekat huruf waw tu kena potong, tukar jadi fa alif. Fastaqim. Fastaqim kama umirta. Bukannya wastaqim, bukan wa. Maka bertindak luruslah engkau sebagaimana engkau diperintahkan. Dia terjemah kat sini bertindak lurus. Kalau kita kata tadi continuity tadi fastaqim, maka continue lah kamu sebagaimana kamu diperintahkan, kama umirta. Jadi ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ini adalah perintah kepada kita. Fastaqim, hendaklah kamu istiqamah, hendaklah kamu tetap sebagaimana yang diperintahkan kepada kamu. Jadi perintah supaya istiqamah juga diperintahkan kepada kita. Istiqamah untuk taat, istiqamah untuk menutup aurat, istiqamah untuk berada dalam majlis ilmu, istiqamah jaga makan minum yang halal. Kalau bab tutup aurat tu istiqamah dia, tetap dalam kuliah dia tutup aurat. Pergi jogging tutup aurat juga. Ada orang masa kuliah dia tutup aurat. Masa jogging dia tak tutup aurat dah. Masa pergi melancong dia tak tutup aurat dengan elok dah. Jadi macam mana istiqamah? Istiqamah yang kita nak minta dengan Allah ialah continuity tadi. Berterusan dalam keadaan taat. Ketika melancong, ketika ke Mekah, ketika dengar kuliah, ketika pergi pucuk-pucuk, pergi jogging, dalam keadaan dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam aspek jaga aurat, dalam aspek jaga halal haram, itulah istiqamah. Fastaqim, maka hendaklah kamu tetap dengan istiqamah, dengan ketaatan, kama umirta, sebagaimana engkau diperintahkan. Ayat yang kedua, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahawa Allah adalah Tuhan kita semua, kemudian itu mereka bertindak lurus, yakni tetap dengan ketaatan. Poin dalam ayat ini ialah alladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahawa Allah adalah Tuhan kami, kemudian mereka itu bertindak lurus. Dia terjemah kat sini bertindak lurus. Dengan makna dia istiqamah. Dia kata Allah Tuhanku, Allah Tuhan kami, kemudian dia istiqamah. Dia tetap dalam keadaan ketaatan. Orang yang macam ni, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka.
dan berkata, jangan engkau semua takut dan jangan pula berduka cita. Dan terimalah, jangan takut, jangan sedih. Alla takhafu wa la tahzanu. Orang yang istiqamah, mereka ni malaikat akan turun beri motivasi pada mereka. Jangan takut, jangan sedih. Dan ada berita gembira yang sedang menunggu. Terimalah khabar gembira memperoleh syurga yang telah dijanjikan kepada kamu. Ini motivasi kepada orang yang istiqamah. Walaupun orang peli, walaupun sukar, walaupun payah, jangan. Kamu nak bawa Islam, nak ajak orang kepada Islam, tapi diancam, diperli. Orang macam ni tetap istiqamah. Tetap dengan ketaatan, jaga halal haram. Orang macam ni, malaikat akan bagi tahu mereka, jangan takut, jangan sedih. Ada berita gembira, ada syurga yang sedang menunggumu, wahai golongan yang istiqamah. Dan Allah menjadi pelindungmu semua dalam kehidupan dunia dan pada hari akhirat. Di situ engkau semua memperolehi apa-apa menjadi keinginan hatimu. Dan di situ pula engkau semua mendapatkan apa saja yang engkau minta. Hidangan dari Tuhan yang Maha Pengampun dan Penyayang. Orang yang istiqamah ini dijanjikan pertolongan Allah, perlindungan Allah ketika di dunia, dan di hari akhirat nanti dijanjikan ganjaran syurga. Dia nak apa saja, itu akan terus menjadi milik dia dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang istiqamah ni dalam perkara agama, dia ni tidak la yazid wala yanqus. Dalam bab agama dia tak lebih-lebih, dia tak berkurang, dia istiqamah. Kadang-kadang ada orang yang dia melampau sangat kononnya semangat agama, tapi dia tambah itu, tambah amalan tu, tambah amalan ni, dia pandai-pandai reka sendiri. Nak lebih daripada yang Nabi ajar. Ada di kalangan sahabat, mereka bertiga ni duk bincang-bincang. Ditanya isteri Nabi, macam mana amalan kami? Solat Nabi macam mana? Qiyamul Lail macam mana? Puasa sunat macam mana? Bila diberitahu kepada tiga orang sahabat ni tentang amalan-amalan Nabi, mereka bertiga pun balik duk bincang tiga orang. Aku ingat aku nak puasa tiap-tiap hari lah. Seorang lagi kata aku nak qiyamul lail, aku tak nak tidur pun malam. Rasulullah, dia buat ibadat, dia tidur. Itu Rasulullah. Rasulullah ni Rasulullah, dia dijamin syurga dah. Jadi kita, kalau Rasulullah qiyamul lail, Rasulullah tidur, lepas tu qiyamul lail, sebab dia Rasulullah. Jadi kita ni bukan Rasulullah. Kita semayang malam, tak payah tidur malam. Rasulullah puasa Isnin Khamis, kita tiap-tiap hari kita puasa. Yang seorang lagi kata, aku tak nak kahwin pun. Rasulullah dia kahwin, ada isteri, ada masa nak layan nafsu. Sebab dia Rasulullah ahli syurga dah. Jadi aku tak nak kahwin langsung. Tak nak layan kat nafsu ni, aku nak fokus ibadah. Tiba-tiba perkara ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun tak berapa setuju dengan tindakan sahabat-sahabat ni. Lalu Rasulullah kata, sesungguhnya akulah yang paling bertakwa di kalangan kamu. Nak banding dengan kamu semua ni, akulah yang paling takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi aku solat dan aku tidur malam. Aku berpuasa, ada hari aku tak puasa. Dan aku juga mengahwini wanita. Barang siapa yang berpaling ataupun barang siapa yang tak buat sunnahku, maka dia bukan dari kalanganku. Bermakna berlebih-lebihan dalam agama juga, tak dalam perkara yang Nabi tak ajar, ini pun ialah Nabi tak suka. Kita nak buat lebih-lebih pada Nabi. Kita buat apa yang Nabi ajar. Apa yang Nabi buat, itu yang kita buat. Jadi orang yang istiqamah, dia tidak lebih-lebih, reka-reka pula. Yang Nabi tak buat, dia buat kononnya nak lebih lagi. Dan dia tidak kurang. Orang istiqamah ialah orang yang melazimi sunnah-sunnah dan amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang macam ni, ayat dalam surah Fussilat ini beritahu akan ada malaikat akan datang beritahu mereka, jangan takut,
jangan sedih dengan apa yang berlaku, ada janji Allah syurga di hari akhirat nanti. Ayat yang kedua, wa qala ta'ala innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Ayat yang lebih kurang sama maknanya. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahawa Allah adalah Tuhan kita semua, kemudian mereka bertindak lurus, berpendirian teguh dalam kebenaran, maka mereka tidak akan berasa takut dan tidak rasa duka cita. Mereka lah yang dapat menempati syurga, mereka kekal di dalamnya sebagai balasan dari apa-apa yang mereka lakukan. Ini ayat lebih kurang dengan ayat yang kedua tadi, tentang orang-orang yang berkata bahawa Allah Tuhanku, dan kemudian mereka ini istiqamah. Kita baca hadis yang pertama. Jumpa hadis yang pertama. Siapa periwayat? Cuba tulis kat komen tu. Siapa periwayat hadis yang pertama petang ni? Daripada siapa? Wa'an. Daripada siapa periwayat hadis yang pertama petang ni? Jumpa Abu Amr. Jumpa Abu Amr. Ha? Oh, Tadi saya tanya jumpa tak? Jumpa. jawab sekaligus. Dia tak ada koma tu, dia jumpa Abu Amr. Okey Kak Ayu. Betul. Kak Siti Junaidah jawab riwayat Muslim. Betul juga. Ada dua jawapan. Ada jawab Abu Amru, ada jawab riwayat Muslim. Dua-dua betul. Okey, kita baca hadis yang pertama. Wa an Abi Amr wa qila Abi Amrah Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu qalat qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak qala qul amantu billah thumma istaqim rawahu Muslim. Okey. Yang pertama, kita baca dulu dari Abi Amr. Ada menyatakan namanya Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Katanya, wahai ya Rasulullah, ajarkan kepada saya kalimat yang menyimpulkan pengertian Islam, sehingga saya tidak memerlukan untuk bertanya kepada seseorang pun selain dari engkau. Kemudian, jawab Rasulullah, katakanlah aku percaya kepada Allah, kemudian tetap konsekuen mendisiplinkan diri terhadap pengakuan tadi. Okey. Yang pertama sekali, Abu Amr dia cerita. Dia pergi jumpa Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, tolong katakan kepada saya sesuatu tentang Islam. Rasulullah tolong beritahu saya, tolong nasihati saya tentang Islam, sehingga saya tak perlu tanya orang lain dah lepas ni, wahai Rasulullah. Okey. Lalu Rasulullah pun jawab, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian hendaklah kamu tetap istiqamah. Okey, ini banyak pengajaran ni. Cuba tulis apa pengajaran yang pertama. Cuba tulis sikit di ruangan komen. Apa pengajaran yang pertama? Cuba tulis pengajaran daripada hadis ni. Hadis ni ada banyak pengajaran ni. Yang pertama apa dia? Dahulukan Allah. Lagi? Okey. Pengajaran yang pertama, cuba ambil daripada sifat Abu Amr. Okey, istiqamah. Istiqamah tu tajuk kita petang ni. Memang istiqamah lah pengajaran yang paling penting. Tapi sebelum jawapan Rasulullah tentang istiqamah, cuba tengok tentang sifat Abu Amr. Apa pengajarannya? Yang kita boleh ni, kalau kita nampak hadis ni, Abu Amr kata dia jumpa Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, ajarkan pada saya kalimat yang menyimpulkan pengertian Islam, sehingga saya tidak perlu tanya orang lain pun selain padamu, wahai Rasulullah. Ya itu benar Kak Robiah. Tanya kepada yang arif. Rujuk pakar. Yang pertama, sifat para sahabat
bila jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka cepat-cepat ambil peluang untuk ajak Rasulullah selfie. Ya, betul. Itu orang kita sekarang. Jumpa ustaz, jumpa tok guru, dia ajak selfie dulu. Dia ajak ambil gambar dulu. Para sahabat dah. Para sahabat mereka jumpa je Rasulullah, mereka ambil peluang minta ilmu, minta nasihat. Ini para sahabat. Sebab tu Abu Amr bila dia jumpa je Rasulullah, dia ambil kesempatan, dia terus tanya soalan. Kita macam itulah. Bila jumpa tok guru, tanya soalan, minta nasihat. Ini peluang kita jumpa. Ni kita sibuk nak ambil gambar kan? Ambil gambar tu patutnya yang ketiga, yang keempat tu. Yang pertama minta nasihat. Yang kedua mintalah doa. Yang ketiga barulah minta nak bergambar. Okey. Jadi itu yang pertama. Bagaimana pula dengan sifat Rasulullah? Yang kedua pengajaran yang kita boleh ambil tani, apabila diminta nasihat, berilah nasihat. Ini pengajarannya. Maknanya kita lihat respon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila ada para sahabat kata, Rasulullah, tolong ajar saya satu kalimah tentang Islam yang saya tak perlu dah tanya orang lain. Okey, itu sifat sahabat. Dia peluang jumpa Rasulullah, jumpa tok guru, tanya. Sekarang sifat Rasulullah pula. Bila diminta nasihat, baginda bagi nasihat. Kita ni kadang-kadang kita jumpa kawan-kawan kita, minta nasihat sikit, aku nak pergi umrah ni. Minta nasihat sikit, aku nak kahwin ni. Minta nasihat sikit, aku nak masuk rumah baru. Minta nasihat sikit, aku baru nak buat bisnes. Kita ni tirulah Nabi. Bila orang minta nasihat, kita beri nasihat. Saya tak pandai. Tak tahu. Tanyalah orang lain. Saya bukan ustaz. Jangan cakap macam tu. Bila orang minta nasihat dari kita, beri nasihat tersebut. Saya tak pandai ustaz. Tak payah beri dalil, tak payah beri hadis pun tak apa. Beri nasihat. Orang anak-anak yang baru nak kahwin, kita nasihat berdasarkan pengalaman kita. Kalau orang nak bisnes minta nasihat kita, kita beri nasihat setakat yang kita tahu. Kalau berhutang, bayar cepat-cepat, jangan tangguh. Beri nasihat. Orang nak pergi Mekah Ustaz, tapi saya tak pernah sampai, minta nasihat saya. Saya nak cakap apa Ustaz? Cakaplah dengar-dengar kata pergi Mekah ni banyak ujian, sabarlah. Beri nasihat. Contohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila diminta, baginda bagi, beri nasihat. Tak semestinya beri nasihat tu nak tunggu kita ni jadi ustaz. Saya nak beri nasihat ke orang ni pun saya bukan baik sangat. Tak apalah. Gini. Bila ada pinggan kotor dekat sink, bukan pinggan kotor, pinggan yang bekas makan nasi lauk tu, kita nak basuh pinggan tu, macam mana? Tangan kita kotor juga, sudah makan nasi ni. Nak basuh pinggan, macam mana? Basuhlah pinggan tu. Sambil basuh pinggan, tangan kita pun apa? Akan jadi apa tangan kita? Tangan kita pun akan bersih. Jadi kita kata saya pun bukan baik sangat. Tapi bila saya nasihat awak ni, mungkin saya pun jadi baik sekali. Gitu. Pengajaran yang kedua ialah bila orang minta nasihat, bagi. Bagaimana sahabat ini minta nasihat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bagi. Yang kedua, itu pengajaran yang kedua. Yang ketiga, okey. Ada jenis manusia yang dia tanya soalan, dia ni prescribe, dia siap preskripsi jawapan yang dia nak. Macam mana ni? Qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghair. Wahai Rasulullah, tolong sebut pada saya tentang Islam supaya saya tak perlu tanya dah orang lain. Ada orang yang dia macam tu. Kak, saya nak tanya kak ni. Saya nak buka kedai ni. Saya tak nak tanya orang lain dah. Saya tanya kak je. Tolong nasihat. Jadi ini cara tanya soalan lah. Lalu kemudian pengajaran yang seterusnya, kita tengok apa jawapan
Apa jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawapan Rasulullah, qul amantu billah. Katakanlah aku beriman kepada Allah. Thumma istaqim. Kemudian istiqamah. Hadis riwayat Imam Muslim. Aku katakanlah aku beriman, kemudian hendaklah kamu istiqamah. Di sini juga dalam jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan bahawa siapa yang datang dulu, iman ke istiqamah? Siapa dulu? Nak kena apa dulu kita ni? Iman dulu ke istiqamah dulu? Tengok jawapan Rasulullah. Apa jawapan Rasulullah kepada sahabat ni? Qul amantu billah thumma istaqim. Apa dulu? Iman dulu ke istiqamah dulu? Iman dulu. Amantu billah, katakanlah aku beriman pada Allah. Thumma istaqim, kemudian kamu hendaklah istiqamah, yakni continuity tadi. Luzumut ta'ah, melazimi ketaatan. Iman dulu datang baru istiqamah. Macam mana nak istiqamah kalau tak beriman? Kena beriman dulu baru dia datang istiqamah. Dan iman dia perlu dibajai, dibina, disirami dengan ilmu. Iman dengan ilmu yang membawa kita kenal pada Allah, ilmu yang mengingatkan tentang akhirat. Dengan ilmu tadi akan jadi orang yang beriman. Qul amantu billah thumma istaqim. Kemudian teruskan istiqamah. Baruilah imanmu dengan penuh kesedaran, dengan bentuk ucapan yang disertai pengertian dan tanggungjawab atas pengakuan dan ucapan itu. Okey. Hadis yang kedua. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaribu wasaddidu wa'lamu annahu lan yanjuwa ahadun minkum bi'amalihi qalu wala anta ya Rasulullah qala wala ana illa an yataghammadani Allah birahmatin minhu wa fadlin rawahu Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersedang-sedang sahajalah kamu, bersedang-sedang. Ada terjemahan apa? Hadis yang kedua ni. Cuba tulis sikit dalam versi masing-masing. Qaribu wasaddidu. Bersedang-sedanglah, bersedang-sedang sahajalah kamu dan tetapkanlah dalam beramal. Ketahuilah olehmu bahawa tidak seorang pun dapat selamat hanya semata-mata bergantung kepada amal perbuatannya. Bersengajalah secara sederhana, bersikap sederhana, sedang-sedang sederhana. Tak, maksud saya nak tanya dalam cetakan versi terjemahan masing-masing. Kalau kat Arabiah ni, bersengajalah secara sederhana. Kat Rahayu, bersikap sederhana. Kalau dalam buku yang sama dengan saya ni, dia kata bersedang-sedanglah, bersedang-sedang sahajalah kamu. Sedang-sedang. Maksudnya apa? Sedang, jarang, kadang, sedang. Qaribu wasaddidu. Hendaklah kamu bersikap sederhana. Al-bu'du 'ala ghulu wa la taqsir. Sedang-sedang. Macam yang kita sebut tadi. La tafrit wa la ifrat. Dalam bab agama ni biar sedang-sedang. Jangan over, jangan berlebih-lebihan dan jangan berkurang-kurang. Azura, beramal dengan amalan yang sederhana
yang tidak melampaui batas. Maknanya jangan over, jangan berlebih-lebihan. Lebih pun tak nak, kurang pun tak nak. Nabi suruh berzikir, Nabi suruh baca Quran, tapi jangan maksudnya janganlah amalan apa kita menyakiti diri sendiri sampai lupa tanggungjawab pada isteri dan anak-anak. Qaribu. Bersederhanalah dalam beramal. Wasaddidu apa? Yang ni dia sebut dan tetaplah dalam beramal. Yang kedua apa? Yang pertama beramal yang bersederhana. Qaribu wasaddidu. Wasaddidu ni buat amalan secara tepat dan istiqamah. Kalau qaribu buat secara bersederhana. Wasaddidu buat dengan tepat, yakni cara yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan istiqamah. Saddidu dengan makna buat ibadah dengan tepat. Macam mana cara yang Nabi ajar? Zaman sekarang orang marah kalau minta dalil. Tak perlu marah. Baguslah kalau amalan ada dalil. Sebab apa awak buat begini? Sebab Rasulullah kata buat begini. Sebab apa awak nak baca zikir ni? Sebab Rasulullah kata siapa baca zikir ni di petang hari, fadilatnya begini-begini. Hadisnya hadis yang sahih. Bagus. Itulah saddidu. Maknanya kita beramal dengan tepat. Oh, saya nak masuk rumah baru ni. Tapi rumah baru nak buat apa? Baca surah Al-Baqarah. Mana? Saddidu kita cari. Oh, saya baru dapat baby ni. Apa yang nak buat? Nak pergi tahnik ke? Nak aqiqah ke? Nak beri nama ke? Cari cara yang terbaik. Yang paling tepat dengan sunnah yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah maknanya saddidu. Jadi hadis Nabi yang kedua ni, Rasulullah kata qaribu wasaddidu. Bersederhanalah dalam beramal dan lakukanlah ia sebenar-benarnya, setepat-tepatnya, dan lakukanlah ia secara istiqamah. Wa'lamu annahu lan yanjuwa ahadun minkum bi'amalih. Dan ketahuilah bahawa tidak ada seorang pun di kalangan kamu yang dapat selamat daripada neraka semata-mata dengan amalannya. Ingat, buat amalan. Tapi jangan ingat, dengan amalan ini saja kamu dapat selamat daripada neraka Allah. Qalu wala anta ya Rasulullah. Lalu para sahabat tanya, Rasulullah pun macam tu ke? Amalan tak boleh bawa selamat pada neraka masuk ke syurga. Amalan tak boleh gantung pada amalan. Rasulullah macam tu tak? Tengok para sahabat sekali lagi. Para sahabat ni kelebihan mereka terus bertanya kalau tak faham. Tanya. Bila Rasulullah kata, sesungguhnya amalan-amalan kamu semata-mata tidak mampu nak menyelamatkan kamu di hari akhirat nanti. Bila sahabat dengar gitu, sahabat tanya, Rasulullah gitu ke? Rasulullah kata, ya. Wala ana, ya. Saya pun begitu juga, kecuali saya ini Allah telah meliputi saya dengan rahmat kurnia-Nya. Pengertian hadis ini supaya kita tidak berlebih-lebihan dalam beramal dari apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang penting bukan banyaknya, tetapi tepat dan ikhlasnya. Di samping itu tetap diamalkan secara seterusnya, berterusan. Ini kaedah penting. Al-a'mal hiya sabab wa laysa 'iwadan. Amalan-amalan yang kita buat, ia menjadi sebab kita masuk syurga. Bukan amalan yang kita buat ini balasannya syurga. Ia menjadi sebab untuk kita masuk syurga. Wallahu a'lam. Ini bab yang istiqamah. Ada soalan tak? Ada soalan sebelum kita masuk bab baru. Bab baru ni dia berbeza kontennya. Ada soalan tak? Tadi kita bincang, para sahabat tanya soalan. Kita ni nak tanya soalan tak? Kalau tak nak tanya, Tak ada.
Tak ada Ustaz. Nanti saya yang tanya soalan nanti. Tak ada orang nak. Ustaz, saya ada soalan. Ha. Sila. Soalan saya Ustaz. Tadi Ustaz cakap yang Sekejap. Siapa tanya soalan ni? Nak cari. saya Azura. Kat mana? Saya tak nampak sekali. Tak apalah. Tanya. Saya tak ada gambar-gambar Ustaz. Oh, ya. Boleh. Emergency. Tak apa Kak? Ustaz macam ni, Ustaz cakap tadi kita buat amalan itu jadi sebab kita masuk syurga. Lepas tu saya dengar kita masuk syurga bukan dengan amalan tapi dengan rahmat Allah. Boleh Ustaz terangkan tak? Itulah ayat itu hadis ni. Macam mana tu Ustaz? Maksudnya amalan yang kita buat tak menjamin kita masuk syurga sepenuhnya. Kita masuk syurga kerana rahmat Allah. Macam tu. Dan rahmat Allah. Macam tu macam mana? Dan rahmat Allah itu hadir kepada kita sebab amalan kita yang banyak taat itulah. Amalan yang kita buat ini tak layak pun nak menyelamatkan sebelah biji mata kita ke dalam syurga. Amalan yang kita buat nak bayar syurga tu untuk masuk sebelah kaki dalam syurga pun macam tak layak. Tetapi amalan-amalan ketaatan kita buat ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke syurga. Bukan mana kalau amalan kita pun kita tak nak masuk syurga, baiklah kita tak payah beramal. Bukan itu maksudnya. Kita beramal sebanyak mungkin. Dan kita kena faham bahawa paling banyak amalan kita itu tak boleh nak bayar syurga tu. Tetapi dengan banyaknya amalan kita, kesungguhan kita, keikhlasan kita, itu mengundang rahmat Allah untuk memasukkan kita ke syurga. Gitu. Ia bukan dalam konteks tak ramai banyak pun masuk syurga sebab rahmat Allah. Bukan. Kita kena faham bahawa lagi banyak amalan, itulah yang akan mengundang rahmat Allah untuk masukkan kita ke syurga. Tetapi amalan kita semata-mata tak layak, tak mampu untuk beli syurga yang begitu tinggi nilainya di sisi Allah. Kesimpulannya, kita beramal sebanyak mungkin dan amalan yang berkualiti wasaddidu tadi. Saddidu dengan makna ikhlas dan buat amalan itu dengan tepat sebagaimana diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling tepat dengan Nabi ajar. Dan kemudiannya kita istiqamah. Kesimpulan pada soalan tanya tadi, ini bukan nak suruh kita supaya tidak beramal. Kita baca je. Anis Sofiatul beramal ibadat untuk menjemput rahmat dan kasih sayang Allah. Buat amalan sebaik mungkin untuk mendapat rahmat Allah. Ya. Allah tak tahu apa yang kita nak, Allah tahu apa yang kita nak buat amal, cuma kita tak mampu. Maksudnya Allah tahu apa yang kita nak buat amal, cuma kita tak mampu. Memang Allah Subhanahu wa taala tahu. Dan sebenarnya kita ni pun kita nak buat amal soleh, amal yang baik. Ini kita baca dah di awal dulu. Niat kita nak buat amal baik tu kita dapat pahala dah. Kita niat nak buat amal baik. Cuma bila sampai masa kita letih, kita uzur, kita sakit, tak dapat. Mana niat kita tu dapat dah pahala. Bila kita buat, dapat lagi pahala. Dia berbeza dengan kejahatan. Kita niat nak buat jahat, tak dapat dosa lagi. Bila buat baru berdosa. Bila niat nak buat jahat, tak jadi buat kerana Allah, dapat pahala pula. Jadi, kesimpulan yang Kak Azura tanya tadi, gitulah tadi. Kita dengan amal kita semata-mata tak mampu nak beli tiket ke syurga yang begitu mahal itu. Tetapi dengan amal ketaatan kita mengundang rahmat Allah untuk melayakkan kita masuk syurga. Terima kasih Ustaz. Ya. Kita masuk bab yang seterusnya. Boleh memerhatikan kebesaran makhluk Allah dan kerosakan dunia di samping suasana di akhirat serta kecuaian diri dan membiasakan tetap lurus istiqamah. Ini bab yang baru yang kita nak baca petang ni.
Qala Allah Ta'ala, Qul innama a'idhukum biwahidah an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru. Kita masuk dalam bab yang seterusnya, itulah satu lagi cara Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak mengajak kita untuk melihat makhluk. Lihat makhluk yang memberi gambaran kepada kehebatan Khaliq, kehebatan pencipta. Sebelum saya mula kita masuk bab baru ni, yang sedang menonton sekarang boleh tak tulis, yang bersama kita dalam kelas, boleh tak tulis kat ruang komen dari mana petang ni? Boleh tak saya nak tengok sikit? Yang ada bersama dalam kelas ni petang ni, dari mana, dari negeri mana? Biasanya kelas RH Qiraat ni international ni, daripada banyak negeri. Sepang, Selangor. Oi, Siti Junaidah dari Rawang. Siti Junaidah dari Sarawak, Ita dari Rawang. Haji Zainal dari Kelang, Shah Alam, Hulu Kelang, Selangor. Jun dari Singapura, Raziah Kelang, Johor. Safiah Johor. Musafir Dunia, Rawang. Oish, dalam MRT ke BTHO, bagusnya. Balik kerja ke MMA? Masya Allah. BTHO ni duduk kat mana? Suar mana? Suasana, suar damai, suar kasih. Zakiyah Abdullah Singapura, Akilah sahabat berenang. MMA. Balik kerja, Masya Allah. Moga diberkati masa. Balik kerja, MRT. Duduk dengan kuliah, Rafiah Subang Jaya, Suar Kasih, dan alam. Okey, beres. Ada tu. Oh, Kak Azura. Dan alam baru ni, Ustaz Imam Muda Fakhrul ganti ceramah kan? Maaf, saya tak hadir baru ni. Dan alam. Kat kampung Kak Azura kita. Mana lagi, kalau orang naik kereta, mana lagi elok, kereta Continental ke Jepun punya kereta? Kereta, kalau kereta, pakai kereta Toyota, Honda, ataupun kereta BMW. Kalau orang nak beli kereta mana yang lagi elok? Jepun ke, Korea ke, Proton ke dari Malaysia? Kalau mana musafir dunia? Jepun. Kalau kita diberi pilihan lah, kereta free sebuah. Nak kereta made in Jepun ke, kereta made in Jerman? Ataupun kereta made in Malaysia? Malaysia? Kak Rayu. My King. Boleh terbang lagi King. Rahimah. Oh, Jerman. Ada orang panggil kereta Continental, kereta ni kan. Maknanya, satu-satu produk yang menciptanya, kita tengok production, menggambarkan penciptanya. Kita kan tengok kereta Toyota, menggambarkan kepada kita kilang di Jepun itu yang hebat. Kita tengok satu alat, biasanya kalau orang beli alat, oh, Ustaz, saya nak beli alat ni made in China, murah. Tapi cepat rosak, Ustaz. Ada yang ni saya beli made in Finland. Ataupun yang ni made in Europe, Ustaz. Mahal tapi tahan lama. Bila kita melihat alat, kita boleh berfikir tentang yang ciptakan kereta itu. Yang mencipta alat itu. Jadi bab kita nak belajar, nak sambung petang ni, ayat-ayat Al-Quran yang mengajak kita melihat makhluk, melihat alam yang membawa kita at the end melihat kehebatan
pencipta alam itu sendiri. Itu tujuan saya tanya kereta Jepun ke kereta UK tadi, Europe tadi, kereta Malaysia. Bab kita nak ajak melihat makhluk supaya kita dapat memahami kehebatan Khaliq, penciptanya. Okey. Ayat yang pertama, katakanlah wahai Muhammad, aku hanyalah mengajar dan menasihati kamu dengan satu perkara sahaja. Itulah hendaklah kamu bersungguh-sungguh berusaha mencari kebenaran kerana Allah semata-mata. Walaupun kamu bersendirian, kamu berdua, tapi semata-mata kamu mencari Allah, kemudian kamu berfikir. Ayat yang kedua, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. Okey, tengok. Ini penting ayat ni. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang ada tanda-tanda kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah bagi orang-orang yang berakal. Tengok. Ini kita kata tadi, kita lihat makhluk, kita lihat alam untuk menatijahkan kita melihat kehebatan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi. Allahu akbar. Pertukaran siang dan malam. Allahu akbar. Kejadian langit dan bumi ni, kalau kita kaji ni ilmu astronomi, ilmu geologi, kaji tentang alam, bintang, bulan, sistem, suria, orbit semua. Allahu akbar. Ini semua menunjukkan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Penciptaan langit dan bumi. Tapi berapa ramai orang yang gunakan akal yang Allah Subhanahu wa taala beri ini untuk melihat ni semua siang malam. Sejak kita lahir ada siang malam. Sejak kita kecil, orang besar, orang tua, orang muda. Berapa ramai di kalangan kita perhati apa malam. Memang datang malam. Cerah juga. Nak tak nak, siapa orang kaya, orang miskin tak boleh nak halang, tak boleh nak sekat. Akan datang juga siang. Matahari akan terbit juga. Dan tidak ada orang yang dapat tahan matahari daripada terbenam. Terbenam juga. Malam akan menjelma. Semua inilah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Langit, bumi, ya Allah, ya Allah. Tadi saya naik kapal terbang, adalah tempat yang berlaku, dia orang bagi tahu ada berlaku gegaran sikit dalam kapal terbang. Dia panggil air pocket ke turbulence begitulah. Tak takut ke musim-musim hujan, musim-musim berangin kuat ni start naik kapal terbang? Saya kata saya ada satu amalan. Amalan, kalau saya setakat ni saya duduk amal menjadi. Bila saya naik kapal terbang, dia tak akan ada gegaran tu. Ustaz, apa amalan tu? Saya nak tanya petang ni, ada tak orang yang nak amalan ni? Kalau ada yang nak, saya nak share. Bila kita naik kapal terbang, setakat ni kalau saya buat amalan ni, dia menjadi. Dia tak ada gegaran. Walaupun musim angin kuat. Cuma kalau saya beritahu ni, syaratnya kena amal. Barulah menjadi. Baru kita naik kapal terbang tak ada gegaran. Caranya, masa kapal tu nak naik, kita dah duduk kat atas kursi, pakai tali pinggang semua. Ya. Kita pun baca doa tidur. Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut, kita tidur. Tak ada gegaran lah, insya-Allah. Setakat ni saya buat menjadi. Maka isteri saya selalu marah. Oh, tak ada orang gegar. Dia tidur lena je. Tak ada apa-apa.
Isteri saya kata, oh kau ketakutan, dia relax je tidur. Itu. Cubalah amal. Cubalah amal. Okey. Jadi, tapi bila kita balik-balik pada tajuk kita, bila kita tak tidur, bila kita tak tidur dalam kapal terbang, kita tengok inna fi khalq, ingat ayat Quran, tengok awan, tengok langit, inna fi khalqis samawati wal ard, inna fi khalqis samawati wa, sesungguhnya bila kita naik kapal terbang, kita tengok awan, tengok alam, tengok subhanallah. Siapa yang mencipta ini semua? Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya pada penciptaan langit-langit dan bumi, pada pertukaran siang dan malam. Kadang yang kita travel jauh sikit, ada juga kita travel jauh sikit, naik flight pukul 5 petang, nak ke Mekah ataupun nak ke Turki, singgah di Qatar, ada perjalanan, ada penerbangan ke petang daripada siang nak masuk ke malam. Kita boleh tengok matahari yang terbenam. Ada kalanya balik dari Mekah tengah malam, kita sampai Malaysia tu subuh, dapat melihat matahari terbit. Pertukaran siang dan malam, subhanallah. Ini la ayatin li ulil albab. Ini ada tanda-tanda kekuasaan, kebijaksanaan, keluasan rahmat Allah bagi orang-orang yang ulil albab. Apa maksud ulil albab? Orang yang ada akal. Bukan Ahmad Albab, bukan. Itu Ahmad Albab, al-kentut pintu. Itu Ahmad Albab. Ni li ulil albab. Orang-orang yang memiliki lub, yang memiliki jiwa, yang memiliki akal, yang memiliki hati. Orang macam ni dia akan jumpa. Sebab tu kita jumpa juga adanya pengkaji-pengkaji, saintis-saintis, geologis, astronomis yang akhirnya mereka ni memeluk Islam. Bila mereka sendiri melihat kehebatan alam ini, sehingga mereka tercari-cari who created, siapa yang mencipta alam ini. Dan tidak ada agama yang cerita jelas tentang the creation, tentang penciptaan alam ini. Apa sifat ulil albab ini? Apa sifat ulil albab? Kita nak cek, aku ada tak sifat golongan ulul albab ni? Ada orang, anak dia hantar anaknya hantar sekolah ulul albab. Baguslah. Tapi apa dia sifat ulul albab? Ni ayat ni. Ayat lepas ni. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Ini sifat golongan ulul albab, iaitu orang-orang yang menyebut dan mengingati Allah semasa mereka berdiri, duduk dan mereka berbaring mengiring, sambil mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi. Lalu mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanak faqina azaban nar. Mereka lihat alam, lalu mereka baca doa, wahai Tuhan kami, tidaklah engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia, maha suci engkau. Okey. Ini satu perkara penting. Cuba tengok ayat ni. Allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. Apa maksud dia? Orang-orang yang zikir pada Allah, ingat pada Allah, qiyaman sambil berdiri, wa qu'udan sambil duduk. Jelas Maksudnya orang yang ada ulul albab ini, ketika dia berdiri, dia berjalan, dia melihat alam, dia ingat Allah. Ketika dia duduk, dia tengok alam, dia ingat Allah. Wa ala junubihim, ketika dia baring, dia ingat Allah. Okey. Petang ni, saya nak baca satu tafsiran yang salah dengan ayat ni. Agak-agak apa tafsiran yang salah? Sekali lagi. Sifat ulul albab, mereka ini adalah orang yang mengingati Allah ketika berdiri, mengingati Allah ketika duduk,
ada tafsiran yang salah menafsirkan ayat ini guna otak dia. Dia berzikir sambil melompat. Duduk berdiri, duduk berdiri, duduk berdiri, duduk berdiri. Dia menafsirkan ayat ini guna akal. Dia berzikir berzikir sambil duduk melompat, duduk berdiri. Sebab dia tafsirkan ayat ini, Allah Ta'ala kata ulil albab ialah orang yang ingat Allah ketika berdiri, ketika duduk, ketika baring. Yang dia pula pergi buat amalan zikir sambil melompat. Toing, 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 toing. Sebab apa? Sebab ayat ni. Dia kata aku nak jadi golongan ulul albab. Lalu dia pun melompat sambil berzikir. Ini tafsiran yang guna akal. Ulul albab mindset dipimpin dan dipandu Al-Quran. Ya. Jika buat keputusan akan menatijahkan hasil yang baik dan bermanfaat untuk ummah. Inilah golongan ulul albab. Oh, ada orang Johor tak? Tak ni. Johor nak pilihan raya kan? Kita doakan kepada rakyat negeri Johor, moga-moga mendapat pemimpin yang ulul albab. Pemimpin yang sentiasa ingat dosa pahala. Pemimpin yang buat keputusan bukan sekadar fikir kursi saja, tapi fikir syurga neraka. Moga-moga Johor dikurniakan pemimpin yang bertakwa, yang nak jaga agama rakyatnya, insya-Allah. Jadi ini doa sikit petang ni Doa ketika kita melihat alam ini. Apa doa yang kita nak baca? Kita tengok bulan mengambang, kita tengok bintang yang indah, kita tengok rainbow, kita tengok pelangi. Nak baca doa apa? OMG. OMG lah pula. OMG tak dapat pahala. Saya ada tengok, saya baru lagi tengok dalam satu Instagram. Siapa entah, saya tak perasan. Dia tengok dekat rumah dia, dekat bukit rumah dia ada awan. Oh, saya tak pernah lihat. Crazy. Dia tengok sesuatu. OMG. Oh, it's crazy, man. Sebenarnya ada doa sepatutnya bila kita melihat alam. Kita nampak bulan mengambang, kita nampak pelangi, kita nampak kabus, kita nampak bintang bergemerlipan. Kita nak baca doa apa? Garis dalam ayat ni sekarang dulu. Garis dulu. Garis kat mana? Cuba garis sikit. Cuba garis sikit. Kat sini yang saya baca sekarang garis Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanak. Dah garis ke belum? Siapa yang dah garis, cuba tulis dah garis. Sudah, dah ustaz, dah garis. Okey, dah garis. Kalau dah garis, sekarang kita baca ramai-ramai. Tekan kat laptop masing-masing muter. Cuba tekan muter. Mute. Cuba tekan muter. Okey, jom. Kita baca sekali ramai-ramai. Saya baca dulu, kemudian ikut. Rabbana khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Sekali lagi. Rabbana khalaqta hadza batila subhanaka qina adzaban nar. Sekali lagi last. Rabbana
Rabbana Ma khalaqta ma khalaq Khalaqta hadza hadza batila. batila. Subhanaka subhanaka qina adzaban nar. Bila baca ni? Melihat melihat kebesaran Allah. langit. Tengok langit, tengok bulan, bintang, tengok air terjun, tengok pantai, tengok pelangi. Tengok kehebatan ciptaan Allah. Ayat ni dia kata sifat ulul albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka ini berfikir, melihat kehebatan ciptaan langit dan bumi. Lalu mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adzaban nar. Saya nak minta seorang. Siapa nak baca sekali? Buka on mic, dia baca je. Cuba baca. Jangan buka mic sendawa. Ni buka mic. Buka mic untuk kebetulan Ustaz salah tekan buka mic terus sendawa keluar. Seorang tu nak baca. Saya nak dengar seorang baca doa. Betul tak? Okey, sila. Volunteer, siapa nak baca dulu doa tadi? Siti Nur Junaidah nak baca tu. Boleh. Silakan. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka wa qina adzaban nar. Masya-Allah. Seorang lagi? Yallah. Yallah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzaban nar. Qina adzaban nar. Seorang lagi last. Allahumma barik lana fima razaqtana. Jangan salah baca doa. Kina azabanna. Seorang lagi. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban nar. Seorang lagi last. Okey Ustaz, saya nak baca. Bismillah, silakan. Rabbana ma khalaqtana hadza Ma khalaqta Rabbana ma khalaqta hadza hadza batila subhanaka faqina azaban nar. InsyaAllah. Okey. Amin. Off-kan mic, Muteh. Bila kita baca doa ni, yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ketika kita melihat bulan yang mengambang, bintang-bintang yang bergemerlapan, kita tengok air terjun, kita tengok pantai yang indah, kita tengok pelangi yang indah, kita tengok segala ciptaan Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidaklah engkau ciptakan ini semua sia-sia, maha suci-Mu ya Allah. Kita baca ayat satu lagi selepas ni. Wa qala ta'ala afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ila as-samai kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa sutihat fadhakkir innama anta mudhakkir. Mengapa mereka yang kafir masih mengingkari akhirat? Tidakkah mereka memerhatikan keadaan unta bagaimana ia diciptakan, keadaan langit bagaimana ditinggikan binaannya, keadaan gunung ganang bagaimana ia ditegakkan, dan keadaan bumi bagaimana ia dihamparkan. Oleh itu berikanlah sahaja peringatan wahai Muhammad kepada manusia, dan janganlah berduka cita kiranya ada yang menolaknya, kerana sesungguhnya engkau hanyalah seorang rasul yang memberi peringatan. Tidakkah manusia melihat? Allah Ta'ala sebut unta. Sebab orang Arab ni, mereka ni dengan unta. Dan memang kenapa Allah pilih unta? Unta ini satu makhluk yang sangat-sangat canggih. Hebat dia. Padang pasir, badan dia, psikologi dia, fizikal dia, sangat-sangat hebat.
air kencing dia, daging dia, susu dia, sifat dia dengan tuannya. Allah ajak manusia berfikir, melihat unta ni, lihat gunung ganang yang tinggi, lihat langit yang, lihat bumi yang dihampar. Semua ini adalah membawa manusia melihat kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kamu wahai Muhammad teruskan beri peringatan pada manusia. Yang nak ikut, yang nak taat, yang tak nak ikut pun sudah. Tugas kamu hanyalah memberi peringatan, menyampaikan. Begitu juga dengan tugas-tugas Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam. Tugas mereka menyampaikan, memberi peringatan. Yang beri hidayah, itu kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang seterusnya, afalam yasiru fil ardi fayanzuru, tidakkah mereka berpergian di atas muka bumi ini lalu mereka memerhatikan. Berpergian, bermusafir, berjalan di atas muka bumi ini. Orang-orang yang suka melancong, jangan sekadar melancong, nak pergi shopping, nak pergi enjoy-enjoy, tengok itu, tengok ini. Yalah, kalau ada yang hobinya melancong, pergilah melancong. Nak pergi Switzerland, comelnya Switzerland, tengok air mengalir, air terjun, buminya bersih. Lihatlah kehebatan pencipta itu. Kadang-kadang ada orang dia pergi melancong di Jepun, pergi Switzerland, balik pergi Turki, Kapadokia. Dia duk puji keindahan itu sahaja. Mestinya lah Switzerland, sistematiknya lah Jepun. Biar juga kita melihat alam yang indah ini. Apa yang berlaku, sedikit ilmu yang Allah Ta'ala beri pada manusia untuk menguruskan. Biarlah kita melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Biarlah kita pergi melancong, seronok, duit pun habis, dalam masa yang sama, pahala kita dapat. Kita dapat. Oh, cantiknya. Biar kita lihat kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana juga telah tersebut dalam hadis yang lalu, seorang yang sempurna akal fikiran, iaitulah orang yang mengkoreksi dan memperhitungkan untuk rugi dirinya dunia dan akhirat. Jadi alhamdulillah, bab ini bab mengajak manusia melihat kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan cara meneliti, memerhati alam ini. Lihat makhluk, membawa kita faham kehebatan Khalik yang mencipta makhluk itu. Bab yang seterusnya, berlumba-lumba dalam menggalakkan kebaikan dan mengerjakannya tanpa ragu-ragu. InsyaAllah kita sambung dalam kuliah akan datang. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, sekadar ini pertemuan kita pada petang ini. Moga-moga panjang umur, kita jumpa lagi minggu hadapan. Sekali lagi terima kasih pada yang doa kesihatan, kepada yang menyumbang keuangan. Alhamdulillah, moga-moga semuanya diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan setiap doa kebaikan kita pada sesiapa sahaja akan balik juga kepada kita sendiri juga, insya-Allah. Ada malaikat yang akan berkata amin. Dan bagimu juga apa yang kau doakan. Nama apa sebelah Kak Rahayu tu? Nama apa? Cuba taik. Nafai Arfan. Assalamualaikum. Faiz ke Arfan? Arfan. Arfan. Jawablah, waalaikumsalam. Arfan berapa tahun? The Arfan. speaking. How old are you, Arfan? How old are you? 6 years old. Okay, 6 years old. Thank you, Ustaz. Thank you, Arfan. Okay. Say what? You want to talk to Ustaz? Ya, okay semua. Terima kasih, Ustaz. Dah sampai BTHO, alhamdulillah sampai dengan selamatnya. Okay dulu.